السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan majlis pengajian kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak serta ahli jawatan kuasa pengurusan masjid pada universiti, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan dan juga puan-puan, anak-anak, adik-adik, abang-abang, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat Allah masih lagi memberikan kekuatan dan memilih kita untuk hadir ke masjid ini. Untuk hadir ke masjid untuk menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu kita sama-sama ada di antara kita yang mengambil kesempatan untuk penambahbaikan kepada salat kita dengan menunaikan salat sunat ba'diyah maghrib, dan insya-Allah masa lebih kurang 40 minit dan lebih kurang saya sekarang 8.40 kita akan berhenti 8 suku insya-Allah untuk meraih kita tunaikan solat fardu isya. Saya mengambil kesempatan untuk menyambung perbincangan kita dalam perkara yang berkaitan dengan munakahat, masih lagi membincangkan tentang iddah. Yang sebelum ini saya sentuh tentang iddah perempuan yang kedatangan haid. Khususnya pada malam ini kita lihat iddah bagi perempuan yang tidak pernah ataupun tidak datang haid, ataupun yang tidak pernah haid. Mungkin ada tapi sedikit kan. Ada juga kerana ada dalam kelompok perempuan biasanya kalau dalam segi kesihatan dia kata sama berpenyakit ataupun tidak subur kan. Bagi perempuan yang tidak pernah datang haid sama sekali, maka iddah penceraiannya ialah 3 bulan hilaliyah, mana 3 bulan qamariyah, 3 bulan Islam lah hilal kerana hilal anak bulan. Jika diceraikan pada awal bulan, tapi kalau diceraikan pada pertengahan bulan, taklah dipercukupkan bulan pertama, yang pecah itu dengan bulan keempat sebanyak 30 hari, sama ada pecah itu kurang 29 hari ataupun sempurna 30 hari. Kalau seorang perempuan yang tidak pernah datang haid sedangkan menunggu berakhirnya iddah 3 bulan, tiba-tiba datang haid pertengahan iddah bulan, maka wajib ia beriddah dengan 3 kali suci. Mana pemudahnya, mana kita kata dipahami di sini, mana iddah perempuan yang tidak pernah kedatangan haid ialah 3 bulan, mana daripada tarikh dia beriddah. Beriddah yang dikata sini iddah kerana penceraian. Tetapi jika berlaku
dia beredah 3 bulan, tiba-tiba dia memang tak pernah haid, tapi tiba-tiba bila bercerai pula dia bertukar, datang pula haid, maka ketika itu bertukar eddahnya kepada quru', mana 3 kali ataupun lain, mana dia akan menjadi eddah quru' ataupun 3 kali suci lah. Cuma pengarang di sini kata lainlah jika haidnya datang selepas tamat eddah 3 bulan, maka tidak perlu ia memulakan eddahnya dengan suci. Apa dalil? Tentulah dalil pegangan kita ambil daripada ayat Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Wallahi ya'isna min makhidin min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhuri wallahi lam yakhidun. Artinya, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh eddahnya, maka eddahnya ialah 3 bulan. Demikian juga eddah perempuan yang tidak kedatangan haid. Dia putus asa ni dah putus harap lah, tak mungkin dah kata-kata umur pun biasanya faktor umur lah. Umur perempuan biasanya dalam 50-an ke atas tu ramai kita dengar, yang apatah lagi kalau umur 55, 56 kan, 60, 70 tu memang biasa. Jaranglah kita dengar ada opah kita yang berhaid kan, kerana 70 ni dah masuk opah dah. Okey, biasa mana kalau, tapi dalam keadaan sekarang ada yang awal, yang mungkin 35, ada 38, ada tengok ada lagi ataupun melewat sikit 45, tapi mana dah dia pun dah tunggu dah berbulan-bulan, mana dia kira lepas 3 bulan dia tunggu, dia harap nak datang haid, tak datang haid, mana tiba-tiba dalam masa dia putus asa haid itu diceraikan, maka eddahnya 3 bulan. Okey, tempohnya maka eddahnya ialah 3 bulan, yang demikian juga eddah perempuan yang tidak berhaid. At-Talaq ayat 4. Sebenarnya ialah perempuan yang putus asa dari haid. Adapun eddah perempuan yang pernah datang haid, kemudian terpusat haidnya dan tidak ada harapan haid itu akan datang lagi sampai ke tahap kebiasaan wanita tidak akan datang haid, iaitu 62 tahun. Dan kata setengah ulama 50 tahun. Tengok mungkin faktor ni, ulama ni berdasarkan tempatan dia lah. Mungkin ada negara-negara yang di sebelah sana yang perempuannya biasa putus haid umur 62 tahun. Ada yang biasa 50 tahun. Mungkin kat Malaysia ni mungkin biasa 55 tahun. Begitu kan. Maka hendaklah ini mungkin perkara ni mungkin tidak ada secara, mungkin kalau kata ada kajian lah, ataupun mungkin ada research ataupun kajian lah kan. Mana satu bancian yang dibuat. Rasa tak ada rasanya. Saya tak berjumpa lagi mungkin yang belajar perubatan dan sebagainya. Satu tesis pergi mencari umur kebiasaan bagi perempuan berhaid. Dia pergi temuruga lah makcik-makcik, dia pergi lah juga tanya, ataupun dia tanya opah-opah kan, agak kalau besok dah mungkin kita kata umur 52, 53 ni biasanya dah kita jadi opah lah. Karena biasa kalau mungkin bagi perempuan dia berkahwin dalam umur 23, 24. Kalau sekarang ni mungkin agak lewat kerana faktor mereka ini mengaji ataupun belajar ke universiti. Tapi ghalib keluar universiti umur 24, mungkin selepas tu 2 tahun 26 campur 26 52. Yang anak pun kahwin pun 52. Maka selepas 2 tahun ataupun setahun kahwin dapat anak, maka umur 53, 54 dia bergelar opah. Biasa gitulah. Kalau anak kahwin umur awal lagi, ada yang sekarang ni setengah-setengah
ayahnya, maknya kahwin lambat, tapi anak dia belum umur 16 tahun lagi dia nak kahwin. Biasa baru 2-3 hari yang lepas di mahkamah syariah minggu lepas, seorang budak memohon kepada mahkamah untuk kebenaran nikah bawah umur. Kerana dalam undang-undang kita belum lagi bertukar undang-undang yang digubal pada tahun 2004. Mana umur minima bagi perkahwinan bagi perempuan ialah 16 tahun, umur minima bagi lelaki ialah 18 tahun. Kanak-kanak ni umur 15, kanak ialah kita kata remaja ni baru umur 15 tahun dia nak kahwin dengan seorang budak juga, mungkin kawan-kawan suka mana umur dia 18 tahun. Yang lelaki tak perlu minta kebenaran lah pasal dia 18 tahun, yang perempuan kena mohon kebenaran. Maka dengan kebenaran mahkamah, maka dia dah menikah lah. Sama ada dah menikah ataupun belum saya tak pasti. Tapi biasanya orang kes macam ni dapat je kebenaran hari ni, besok je dia nikah lah. Kerana bapak dia pun dah kebetulan kalau mungkin yang lelaki, yang pihak lelaki yang biasa kawan dia tu lah mau bertanggungjawab di atas perkara tersebut. Kurang-kurangnya adalah makna bapa, walaupun tidak bapa secara nasabnya kerana mungkin lahirnya anak itu belum 6 bulan dan sebagainya, maka adalah sekurang-kurangnya disebut bapa dia. Ada orang lelaki yang boleh mengaku bapa. Mana mungkin dari segi perhubungan budak ni menyusu dengan isteri dia, maka jadi anak susu lah. Perempuan, walaupun bagaimanapun, kalau perempuan yang putus asa dari haid itu datang pula, maka hukumnya seperti berikut. Tadilah saya cakap kan, jika haid itu datang dia tu sedang menunggu iddah tamat 3 bulan, wajib dia berpindah kepada iddah quru'. Ini bagi-bagi yang dah putus haid, dia biasa mungkin dia kata dah 4 bulan, 3 bulan, dah 5 bulan dah tak datang. Lepas itu dia bercerai, datang balik. Mana dalam masa dia tengah beriddah tu datang bulan dia, maka ketika itu pindah, kerana dia pernah datang haid dulu, maka dia berpindah kepada iddah quru'. Itu kerana quru' itu yang asal, sedangkan gantian iddah 3 bulan itu belum lagi sempurna, dan dikira masa yang telah berlalu itu 1 kali suci quru'. Kerana suci itu telah berada di antara 2 darah, maka perlu ia tunggu 2 kali suci sahaja. Ini yang dia tak datang tu ke suci, lepas itu dia haid, itu dia suci kali kedua, haid, lepas itu habis dia suci, maka masuk haid yang ketiga. Mana dia kena 2 kali suci. Mana bila suci masa dia bercerai tu datang haid, tu dia habis haid dia suci, lepas itu dia haid balik suci. Mana suci itu dia datang haid balik, maka habislah iddahnya. Dia iddah quru' ni dia tidak dibilang dengan hari, dia dibilang dengan suasana ataupun keadaan suci dia tu, suci daripada darah haid. Tetapi kalau setelah secah iddah 3 bulan lalu ia berkahwin dengan suami yang lain, kemudian datang haid selepas itu, maka tidak ada apa-apa yang dikenakan ke atas suami itu, kerana tidak syak lagi, iddahnya telah pun berakhir pada zahir di samping bersangkut hak kedua dengannya. Adapun jika ia belum berkahwin, maka hendaklah ia memulakan iddah dengan quru', kerana ternyata belum putus asa daripada haid, ia masih lagi dianggap orang yang masih berhaid, di samping tidak ada sangkutan hak orang lain dengannya. Ini apapun kalau berlaku kepada seorang wanita dalam perkara ini, kalau dia muskil, kita alhamdulillah di setiap daerah ada tempat-tempat yang kita boleh merujuk. Sekurang-kurangnya kalau di daerah kita setiap masjid ada penolong pendaftar nikah cerai dan rujuk, bolehlah rujuk kepada beliau. Ataupun ke di sini alhamdulillah banyak tuan-tuan guru yang kita boleh rujuk, mana yang sampai ada peringkat pengajiannya, peringkat master, ada PhD, ada ijazah ni. Orang kata kalau dia pandai mesti ni, guru-guru ataupun orang yang ijazah bahagian pengajian Islam ni ataupun syariah ni, rasa di sini terlalu ramai. Saya yang duduk di sini berasa kerdil semuanya, tapi kerana diberi amanah untuk sama-sama berkongsi, maka saya kongsikanlah. Tapi kalau ada kesilapan yang ada kepada saya, kesilapan fakta, kalau saya tidak cakap, saya minta rakan-rakan saya beritahu saya lah.
dalam keadaan yang hikmah. Janganlah pula kata kalau di segi adab, kalau kita nak menyanggah pun janganlah kita sanggah depan-depan. Kerana kita manusia ni, antara perkara yang penting bagi dia ialah maruah diri. Kerana itu kalau kita yang ada ilmu, kita kena menegur seseorang itu biar dengan adabnya. Jangan kerana kita ada ilmu, kita kata kita tak puas hati dengan tuan guru, tiba-tiba kita sanggah dia dalam khalayak yang ramai. Malu dia. Okey, perempuan yang putus asa tanpa diketahui sebabnya. Yang seterusnya, perempuan yang putus asa tanpa diketahui sebabnya. Seorang wanita pernah datang haid, kemudian terputus haid sebelum dicerai ataupun selepas dalam eddahnya tanpa diketahui sebabnya, maka ia tidak boleh berkahwin sehingga datang haid kembali atau putus asa daripada haid walaupun terpaksa menunggu masa yang begitu panjang. Kerana iddah dengan bulan hanya bagi mereka yang tidak pernah datang haid dan putus asa dengan haid. Oleh yang demikian, jika haid datang hendaklah yang beriddah dengan quru', dan jika putus asa dari haid hendaklah yang beriddah dengan bulan selama 3 bulan. Maka wajiblah ia bersabar dengan datang haid dan beriddah dengan quru' atau sehingga sampai had umur putus asa 62 tahun menurut pendapat as-sah. Apapun makna kalau inilah seperti saya katakan, mana apa-apa kemusykilan, kita rujuklah ke jamaah. Atau 50 tahun, mana dia kata kalau yang jenis itu tunggulah sampai 50 tahun baru, kalau dia bercerai itu lama kan. Apapun yang mana kita berpindah lah, mungkin ia masyhurnya berpindah daripada quru' kepada kiraan putus asa. Perempuan yang mengandung, ini juga biasa kita dengar, isteri diceraikan dalam keadaan ia mengandung. Suami mungkin tak sabar ataupun kerana bergaduh tak tahan dan sebagainya, marah sangat, ceraikan isteri dalam keadaan ia mengandung. Lepas itu dah menyesal pula kan. Kadang-kadang banyak begitulah. Iyalah. Ataupun kalau tak menyesal pun terfikirlah juga apa salah. Mana bila besok kerana itu dalam keadaan ini, di dalam isi yang mengandung ni, kalau kita kata dalam bab ni digalakkan merujuk semula. Ada perempuan yang mengandung yang dicerai oleh suaminya ialah melahirkan kandungannya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Ini kita boleh rujuk dalam surah At-Talaq juga. Ayat 4, perempuan-perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak kandungannya. Mana melahirkan anak kandungannya, mana kalau cerai umur baby dalam kandungan dah hampir 9 bulan, tak lama. Kalau dia bercerai, dia mengandung untuk umur kandungan itu baru 3 bulan, panjanglah masanya kan. Masa dia beriddah tu panjang. Ataupun mungkin terlalu cepat, masa dia bercerai, dia mengandung anak, eloknya dia bercerai mungkin 2 saat ataupun 5 minit, 10 minit ataupun setengah hari selepas itu mengandung, melahirkan anak, ataupun isterinya melahirkan anak, maka habislah iddahnya. Yang dimaksudkan dengan melahirkan anak ialah apa maksud melahirkan anak? Yang ini melahirkan ke seluruh kandungannya. Termasuk dalam pengertian kandungan ialah mudghah. Mana kita kata daripada air mani menjadi mudghah kan. Mana mudghah ni mana dalam kandungan orang kata darah lagi lah, seketul darah. Ya, seketul darah yang dibentuk dah berdaging lah kan. Darah dari darah dia menjadi daging, lepas itu disalutkan kepada tulang belulang. Itu mana tempoh-tempoh lah kita boleh turut dalam Al-Quran tentang kejadian yang terdapat rupa manusia dengan nyata di kalangan bidan ataupun pakar, walaupun tidak begitu jelas bagi orang awam lain daripada bidan dan pakar. Yang tahu mana ada semuna tak semuna bidan, orang bidan lah kan, bidan ataupun pakar ni, ataupun doktor lah kita katakan, pakar sakit puan.
ataupun istilah doktor yang menyambut doktor mengandung, doktor yang memastikan yang jaga mana bahagian hamil ni kan, kehamilan, pakar kehamilan. Ataupun ketul daging itu tidak berupa manusia sekali, tetapi menurut kata 4 orang bidan ataupun 4 pakar atau pakar bahawa daging itu adalah asal kejadian manusia. Kalau kekal sedikit masa lagi, pasti ia akan berupa manusia. Maka idahnya akan berakhir dengan melahirkan mudghah tersebut kerana rahimnya yang jadi bersih dari kandungan dengan keluarnya mudghah itu. Adapun alaqah, kotoran darah, maka iddah tidak akan berakhir dengan keluarnya kerana alaqah tidak dikira sebagai mengandung. Walaupun demikian, ada 3 hukum yang sabit dengan keluarnya alaqah. Pertama, puasanya terbatal. Kedua, wajib mandi. Yang ketiga, darah yang keluar selepas alaqah itu dinamakan darah nifas. Dan 3 hukum ini juga akan sabit bagi mudghah di samping iddah berakhir dengan syarat tersebut di atas. Kalau keluar darah kan, beza sikit. Bagi berakhirnya iddah dengan melahirkan kandungan anak ataupun mudghah, disyaratkan hendaklah kandungan itu boleh dinasabkan kepada sahib al-iddah, suami yang sah atau lelaki yang mewatikan syubhat. Maka jika kandungan itu tidak boleh dinasabkan kepada sahib al-iddah yang mempunyai iddah, mana dia beriddah tu siapa pada suami dia kan, ada tuannya. Seperti mengandung kerana perzinaan, iddahnya ialah 3 kali quru' suci sekiranya ia perempuan berhaid dan belum lagi sampai umur putus asa daripada haid. Mana kalau dia yang lahir daripada zina lah kan. Seterusnya ialah iddah kerana kematian. Perempuan yang mati suami yang mengandung. Perempuan yang mati suami jika mengandung, maka iddahnya ialah melahirkan kandungan dengan sempurna sehingga anak kedua, sehinggalah anak kedua kembar keluar jika kandungan itu kembar. Mana maksudnya kalau anak kembar, kalau anak seorang-seorang lah kan. Firman Allah yang berbunyi surah Talaq tadi yang bermaksud perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah melahirkan yang dikandungnya. Kandungan seperti yang dihuraikan tadi lah kan, mana dia yang kedua ialah perempuan yang tidak mengandung, yang mana yang tadi perempuan yang mati suami, tadi yang dicerai mengandung, yang mati dia mengandung melahirkan anak, ataupun manda kandungan yang ada di dalam dia yang sampai ke peringkat mudghah, daging lah, seketul daging kan. Mana daging itu yang disahkan oleh pakar, inilah benih ataupun daging ini kalau dia tak gugur, dia pasti akan membesar dan akan menjadi janin. Bila janin dia akan menjadi baby, ada keluar besok sebagai seorang manusia lah, baby ya. Jika yang tidak mengandung, jika seorang isteri yang kematian suami tidak mengandung sama ada disetubuhi ataupun belum, maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari dan malamnya. Walaupun isteri berada dalam iddah talak raji, maka tetap ia kena beriddah 4 bulan 10 hari juga dari tarikh kematian suaminya. Kerana perempuan yang belum habis iddah dari talak raji, maka dianggap sebagai isteri. Ini kena ambil perhatian lah bagi perempuan kan. Dia ditalak dengan talak raj'i, dia pun beriddah salah satu quru', 3 kali suci, kerana dia masih lagi berhaid.
tiba-tiba lah kita, ataupun dalam masa dia beriddah itu tiba-tiba suaminya mati, maka dia berpindah. Mana dia kata, di sini kata, walaupun isteri itu berada dalam iddah talak raj'i, maka ia tetap kena beriddah 4 bulan 10 hari dari tarikh kematian. Dia berpindah iddah quru kepada iddah mati baru bermula daripada tarikh suaminya mati. Kenapa? Iddah dia kerana masa dia meninggal itu, mana masa dia meninggal, mana kerana masa dia meninggal itu dia dianggap sebagai isteri. Antara anggapan yang ia sebagai isteri, maka ia apa kerana bukti yang dia dianggap sebagai isteri itu, dia layak mewarisi, dia layak mendapat faraid. Walaupun dia bercerai, tapi dia dalam iddah, isteri dia, suami dia mati, dia layak sebagai isteri. Kalau dia ada anak 1/8, kalau dia tak ada anak, makna yang mati itu tak ada anak lah kan, yang mati tak ada anak, dia layak 1/4. Mana tapi kalau ramai isteri dia, 1/8 tu bagi lah. Kalau 2 bagi 2, kalau 3 bagi 3, kalau 4 bagi 4. Itu yang kadang-kadang perempuan tak nak tu kan, kerana nak banyak kongsinya, dah lah sikit kongsi ramah pula. Tapi dalil kewajipan beriddah 4 bulan 10 hari ialah wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, adalah isteri-isteri itu rumahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Perkiraan bulan adalah berdasarkan bulan hilaliyah ataupun bulan senang kita sebut qamariyah, ataupun kita kata bulan Islam lah. Nah, Islam ni dia biasanya dia banyaknya 30 dan kurangnya 29. Dia tak ada 28 dan dia tidak ada 31. Dia 29 ataupun 30. Bolehlah kalian rujuk kepada kalender kan. Mana dia kalender tu dia kalau dia bercerai, tarikh dia mati tu dia ambil tarikh hijrah. Walaupun misalnya masa hari ni berapa kan, dan saya pun ialah kita kerana kita dah main yang kita ingat bulan Masihi saja. Masa hari ni 13 dan malam ini 12 bulan start 12 1 minit, negeri Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur PPKPP dah ada banyak tu. Mana kita pula tak dapat lah, lepas besok kalau nak pergi malam ini, tapi tak sempat juga agaknya nak sampai Kuala Lumpur sebelum buka 12. Kalau rasa sempat boleh pergi bergerak lagi, kalau tak ada janganlah. Sekarang tak pasal-pasal je, dah sampai ke tol masuk je border Selangor, dia suruh balik kerana dah diarahkan begitu. Anak kita pun yang berada di sana tak dapat balik lah untuk tempos hingga 27 bulan Bagilah kita berdoa agar COVID ni tidaklah jadi permasalahan besar pada kita kan. Sekarang ni anggap besar juga lah. Banyak aktiviti kita yang dulunya berjalan dengan lancarnya banyak tertangguh. Mesyuaratnya, seminarnya, pengajian ni pun alhamdulillah itu pun dia beri tempoh dengan SOP-nya. Kena tutup hidung, kena tutup pakai penutup muka. Macam susah kan nak bercakap pun kadang-kadang kena buka juga lah. Kalau saya bercakap buku ni tak apa dengar, kan tak dengar suara tu kerja dah bunyi lain. Perkiraan bulan adalah berdasarkan bulan hilaliyah selagi mungkin dikira dia dengan kemunculan anak-anak bulan seperti kematian suami itu berlaku-telan pada awal bulan, maka dikira 4 bulan kemarahan itu kepada ruqyah anak bulan. Sama ada cukup 30 hari ataupun 29 hari saja pada setiap bulan, kemudian hendaklah ditambah 10 hari lagi selepas 4 bulan itu. Tetapi kiranya itu tidak diketahui kemunculan anak bulan, adalah beredar dengan jumlah hari sebanyak 130 hari. 4 bulan 10 hari. Itulah 4 kali 3 12 campur 10 mana 130 hari. Bukan sekadar beriddah, perempuan dalam dia beriddah ni dia juga kena berikhdad kan. Ikhdad ni mana
menjaga dia punya keluar masuk rumah dan sebagainya, cara dia berpakaian, dia ada dalam tempoh tu kena jaga. Tak mudah kalau dia tidak boleh berhias. Kalau dia nak pergi kerja pun, kalau sebelum mungkin ini dia agak kata pakai tu berhias sikit dan sebagainya, tapi kalau masa ni dia keluar dalam keadaan biasa je, tanpa dia bermakeup dan sebagainya, itu kena jagalah. Tapi kadang-kadang ada juga yang perempuan yang tak tahu, dia sama je, mati suami ke tak mati suami, bagi dia sama je. Hendaklah disempurnakan yang pecah itu 30 hari, dan mana eddahnya berdasarkan kepada bulan, sama ada masa dalam masalah cerah hidup atau kematian suami. Artinya jika perempuan yang putus haid diceraikan 10 hari bulan Muharram, maka 2 bulan berikutnya ialah Safar dan Rabiul Awal. Hendaklah ia berdasarkan pada ru'yah hilal, kemudian disempurnakan 30 hari itu, maka selepas 22 bulan hilal ditambah 20 hari, dan bulan Rabiul Awal bagi mencukupkan 30 hari, kerana perempuan yang putus haid adalah 3 bulan. Itu makna kiraan je lah. Makna tapi mudahnya dia ambillah daripada kiraan dia bercerai itu, tengok bulan dia. Kalau bulan itu bulan 30, atau kalau itu bulan itu 30, dia jadi kalau dia bercerai 15. Itu tengoklah. Menurut cucu lelaki Imam Asy-Syafi'i, bahawanya semua bulan dianggap pecah, dan hendaklah ia bereddah 90 hari sebagaimana mazhab Abu Hanifah. Ni kalau bagi yang berbulan 30 hari, 3 bulan je lah yang keputusan haid ni. Mana dia bagi dia mudah nak kira, bagi dia setiap bulan tu kira 30 je lah. Mana tak ada persilan nak mudah. Ada dia kira kalau 3 bulan, kalau 4 bulan, 4 kali 3 120 campur 10 130. Ini diulang balik pertukaran edah quru' kepada edah bulan. Apabila seorang lelaki menceraikan isterinya yang belum pernah berhaid, mana yang tak pernah berhaid ni dia 3 bulan kan. Kemudian ia meninggal dunia sedangkan isterinya belum lagi habis eddahnya, maka jika penceraian itu talak raj'i, maka hendak dia beredah dengan edah mati suaminya 4 bulan 10 hari daripada tarikh suaminya. Kalau perceraian itu talak raj'i. Kalau talak lain, talak lain yang kita talak bain sughra ke ataupun bain kubra ke, dia ini dia kata kalau penceraian, maka jika perceraian itu talak raj'i, maka hendaklah ia beredah dengan edah mati suaminya 4 bulan 10 hari dengan tarikh kematiannya, kerana talak raj'i tidak menghilangkan sifatnya sebagai isteri, iaitu sabit pesaka. Tadi saya dah terangkan, tapi diulang balik. Sabit pesaka mempersakai antara kedua pasangan suami isteri apabila mati salah satu daripada mereka waktu isteri belum lagi habis edah talak raj'inya. Katanya kalau suami mati, isteri dapat. Isteri mati, suami pun dapat, walaupun dah bercerai. Tapi cerai ni ialah talak raj'i. Anda tak boleh pula warisnya kata-kata, kamu mana dapat, kamu dah bercerai. Mana bila nak cari pusaka, dia tak masuk kan. Mana dia menafikan. Kerana itu kalau di mahkamah dia akan tanya, bercerai masa suami mati, mana isteri mati, ataupun suaminya nak dapat edah, ataupun kita kata isterinya mati, suami dia nak bentuk. Dia kata mati, suami bercerai, bila bercerainya? Dia ditanya bila bercerai pula, apa jenis cerainya? Kalau dia kata cerainya cerai talak raj'i, maka suami atau isteri yang masih hidup itu dapatlah bahagian pusakanya. Kalau lelaki 1/4 kan, banyak lelaki ni.
Kalau tak ada pula 1/2. Perempuan 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. Mana maksud tak ada anak tu, orang yang mati tu tidak ada anak, sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan isteri-isteri dia yang sebelum ini. Kalau dia berkahwin dua lebih daripada seorang lah. Kalau seorang tu tentu senang lah. Maknanya puan masa puan berkahwin dengan suami puan ada anak tak? Tak ada. Tak ada. Tapi kawan-kawan tanya, suami ni pernah kahwin lain tak? Pernah kahwin sebelum ni? Pernah. Pernah ada anak? Ada. Kalau ada, dia ada. Maknanya dia bilang pusaka dia bukan lagi 1/4, jadi 1/8. Tapi dia kata kalau pernah kahwin tapi tak ada anak juga, macam saya juga kahwin dengan suami saya tak dapat anak, maka dia dapatlah bahagian dia. Mana dia yang dalam yang dicerai, yang ditinggalkan itu dalam edah raj'inya, maka dapatlah dia. Okay. Sedikit tentang kalau pengetahuan kita lah. Tempoh edah kurung ni ada suci lah. Yang paling kurang, paling minima bagi kita kan. Tempoh masa yang mungkin berakhir edah dengan kurung sekurang-kurangnya ialah 32 hari dan 1 saat. 32 hari 1 saat. Macam mana dia kira tu? Kita baca ni. Maka jika seorang isteri itu diceraikan mendakwa bahawa eddahnya telah berakhir, sedangkan dari masa dan tarikh dia diceraikan hanya 32 hari dan berapa saat saja, dakwaannya boleh diterima dan eddahnya mungkin berakhir selepas 32 hari 1 saat. Kemungkinan ini boleh berlaku bila mana isteri ini diceraikan dalam keadaan suci. Dah nampak dia bercerai keadaan suci, dia dapat 1 kali suci, 1 kurung. Kemudian setelah berlaku 1 saat, maknanya dia 1 saat dia suci tadi, maka datang haidnya. Maka haidnya datang 1 hari 1 malam. Mana baru 1 hari, mana 1 hari 1 saat kan. Oleh yang demikian, suci 1 saat sebelum haid itu ialah 1 kurung namanya. Kemudian suci 15 hari 15 malam, iaitu kurung yang kedua. Maknanya dia tadi datang haid 1 hari 1 malam je, lepas tu dia suci pula. Mana sekurang-kurang suci, mana ialah 15 hari 15 malam. Itu kurung yang kedua. Kemudian haidnya datang 2 kali 1 hari. Kemudian haidnya datang kali kedua. Kemudian datang haid kali kedua 1 hari 1 malam juga. Maka sucinya 15 hari 15 malam. 15 campur 15 30 kan. Ini adalah kurung yang ketiga. Maka apabila dia datang haid kali ketiga, setelah selesai eddahnya, jumlahnya 30 hari 1 saat, yang paling minima boleh diterima dakwaannya berakhir edah dengan kurung ataupun suci, walaupun menyalahi kebiasaan, kerana wanita adalah dipercayai dan dianggap amanah terhadap hal dirinya. Sungguh pun demikian, seorang wanita wajib bersumpah di atas dakwaan edahnya telah berakhir dengan lain dari bulan. Mana biasanya orang 90 hari kan. Biasanya kurung ni lama juga. Kadang-kadang ada yang 10 hari, ada yang 100 hari. Kalau orang dulu, masa saya kecil-kecil dulu, bila tanya yang edah, dia kata 3 bulan 10 hari. Tapi bila kita dah tengok dalam kitab-kitab, mana sebenarnya 3 bulan 10 hari itu dakwaan orang Melayu je. Dalam cerita sebenarnya tak ada. Yang ada 3 bulan 3 kali suci, 4 bulan 10 hari. Itu jenis-jenis edah. Yang 3 bulan 10 hari itu mungkin kalau orang Melayu mungkin pantang ataupun edah bidan je lah, ataupun edah, mungkin mereka melihat kebiasaan lah, kebiasaannya begitu.
tapi bukan itu sebagai satu fakta. Perempuan berzina, masuk waktu lah kita minta maafkan saya, mana kita sambung sikit dalam perkara ini, mana akan datang kita sentuh sedikit tentang edah zina ni sikit je. Tidak wajib beredah perempuan yang melakukan perbuatan zina kerana edah diwajibkan adalah bagi tujuan memelihara nasab. Sedangkan perzinaan tidak mensabitkan nasab. Ini adalah pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Adapun pendapat Malik dan Ahmad bin Hanbal, perempuan itu wajib beredah dengan 3 kali haid ataupun sekali haid dengan tujuan membersihkan rahimnya dengan haid tersebut. Kedua-dua ini ada riwayat dari Ahmad. Apapun asalnya tapi kerana itulah ada yang kalau setengah-setengah macam kita di mazhab Syafi'i membenarkan kalau perempuan itu walaupun dia mengandung daripada zina, maka dia dibenarkan berkahwin, kan? Ada yang pendapat yang katakan tak boleh itu, dia tak benarkan kahwin lah. Dia suruh ambil iddah dan sebagainya, melahirkan anak. Dia anggap bila dah zina tu ada anak, maka dia boleh kahwin selepas melahirkan anak. Kerana bagi kita tak anggap benih itu suci. Dia nasab tu, dia tidak dinasabkan, maka dia guna pendapat bolehlah berkahwin. Okay, saya rasa cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, apakah hak-hak wanita yang beredah. Kerana ini juga kita perlu ketahui, kerana banyak di antara kita bila dia ceraikan isteri dia, maka segala hak-hak yang seharusnya isteri dapat dia tidak tunaikan, hinggalah terpaksa pula isteri itu menuntut di mahkamah. Bila isteri itu tuntut mahkamah, dia marah pula. Sedangkan dia nak melepaskan, dia tuntut tu kerana itu hak dia nak melepaskan dosa kita, dosa orang yang tak bagi, kan? Kalau kita tak ada, kerana dia macam hutang ni lah. Ada hutang, kerana hutang ni wajib dituntut dan hutang wajib dibayar. Maka kerana itu, kecuali kalau isteri itu sendiri dia tak tuntut itu atas redha dia sendiri tak nak, bukan redha itu kerana terpaksa marah dan sebagainya. Ada yang sebenarnya tu dia bunyi macam aku tak tuntut, tapi ayatnya ayat marah, ayat tak redha, kan? Kalau dia tak nak tuntut, biar dia dalam keadaan redha, tak apa abang. Ataupun kalau dipanggil kita tu abang lah, tak apa abang. Perceraian ni pun atas kesalahan ataupun atas permasalahan kita bersama, maka saya tak nak tuntut, saya tak menuntut iddah saya, abang pun tak perlu beri. Tak apa lah, kan? Cukuplah sekali itu pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.